adalah orang yang atau jemaah hamba Allah yang inginkan keberkatan, inginkan rahmat, inginkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan hamba sendiri juga yakin bahawa bis kita tuan-tuan adalah hamba Allah yang mencintai Allah dan juga Rasulnya. Jadi insyaAllah kita ni punya tazkirah pada subuh hari ini berkaitan dengan sujud. Sujud ini adalah satu amalan yang sebenarnya luar biasa. Indah semua orang mau melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sujud ini meletakkan kepala kita ni di lantai, tapi Allah bukannya menyuruh atau memerintahkan sesuatu itu sia-sia. Tetapi di sini apa yang akan Allah berikan adalah Allah akan mengangkat kedudukan seseorang. Biarpun meletakkan kepada di lantai, tapi Allah mengangkat kedudukan seseorang yang melakukan sujud. Malahan bukan sahaja mengangkat kedudukan seseorang, tetapi Allah juga menghapuskan dosa-dosa orang yang sujud apabila dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dikupas satu persatu rahsia sembahyang ini, nescaya kita akan mendapati banyak kelebihan di dalamnya. Sebelum sembahyang sudah Allah bagi jalan untuk menghapus dosa, yaitu cara kita ni mengambil wudu. Di sana air segala titik yang gugur daripada anggota-anggota kita ni itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama juga di dalam sembahyang pun Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya yang pernah melakukan dosa. Ini salah satu caranya sujud. Sujud pada hakikatnya mengagungkan Allah serta menundukkan jiwa muslim sepenuhnya kepadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi kathrati sujudi lillah." Hendaklah kepadamu untuk membanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan. Sesungguhnya kamu tidak sujud kepada Allah satu sujud itu, melainkan Allah akan mengangkat darjat kamu dengannya. Wa hatta 'anka biha khati'ah, dan menghapuskan dosa dengannya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah ini bukannya seorang yang menjanjikan janji-janji yang palsu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ialah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Hendaklah memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ada dua yang akan dibagi. Sebenarnya bukan dua, tapi disebut di sini dua. Rafa'akallahu biha darajah, Allah akan mengangkat derajat seseorang yang banyakkan sujud. Wa hatta 'anka biha khati'ah, dan akan menghapuskan khati'ah, kesalahan-kesalahan dengan sujud-sujud itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja sujud saat mendirikan sembahyang, bahkan segala kegembiraan dalam hidup baginda akan dikaitkan melalui hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kegembiraan yang diperolehi atau dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan Allah. Dikaitkan dengan Allah. Sayyidina Abu Bakar menceritakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi. Jika sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi
sesuatu perkara yang menyenangkan dan menggembirakan, kharra sajidan, baginda akan tunduk untuk sujud. Syakiran lillahi tabaraka wa ta'ala aw kama qala, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hadis ini dapat kita ambil bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika dianugerahkan perkara yang menggembirakan, baginda memperbanyakkan sujud, tunduk sujud di sana. Tidak lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu salah satu cara untuk kita ni menunjukkan rasa syukur juga adalah dengan kita ni melakukan sujud syukur. Sujud syukur dengan sujud tilawah kurang lebih. Tapi sujud tilawah, sujud syukur dan sujud tilawah ni hendaklah ia ada syarat-syaratnya juga. Dilakukan menghadap kiblat, dilakukan dalam keadaan suci daripada hadas, dilakukan dalam keadaan yang berwudu, dan hendaklah ia membuatnya macam biasa, berdiri berniat saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Ia mengangkat takbir, semasa saya bertakbir itu ia berniat tadi saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Selepas itu lepas lagi rukuk, terus saja ia sujud. Sujudnya sekali kah dua kali? Sujudnya sekali sahaja. Sujudnya sekali. Bacaannya untuk sujud syukur adalah subhanallah walhamdulillah. Tidak ada tasbih yang khusus. Tapi kalau sujud tilawah ada sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang tadi selalu baca semasa sujud tilawah, semasa membaca surah sajdah. Kalau sekiranya sujud syukur, ada bacaan yang khusus. Tadi cuma baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selepas itu duduk tahiyat akhir, ataupun ia boleh duduk antara dua sujud itu, tapi tidak payah dia lakukan sujud lagi. Terus bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sama macam sujud tilawah. Cuma bacaannya yang berbeza. Bolehkah sujud di luar atau di dalam sembahyang sujud syukur? Tidak boleh. Tidak boleh. Apatah lagi kalau sekiranya ia sembahyang itu, ia sembahyangnya itu dicampurnya dengan sujud syukur, tapi sebenarnya diniatkannya sudah sujud syukur itu diniatkannya sudah. Itu yang tidak boleh. Sebenarnya ia mesti di luar sembahyang sahaja. Kalau sujud tilawah boleh dilakukan di dalam sembahyang. Sujud syukur adalah dilakukan di luar sembahyang. Cuma satu saja yang ada dua kali sujud, yaitu sujud sahwi di dalam sembahyang. Begitu juga andai dilanda kesusahan, baginda akan segera mengadu kepada Allah. Bukan saja ketika diberikan kesenangan, baginda ingat atau menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, terus sujud syukur ataupun memperbanyakkan syukur, membanyakkan sujud. Tapi ketika dilanda kesusahan pun baginda pun membanyakkan sujud juga. Begitulah hidup baginda sering diikat dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila balik ke rumah memang akan membantu ahli keluarga, membuat kerja-kerja rumah. Indah bini baginda saja sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda saja yang melakukan kerja-kerja rumah, baginda menolong. Tapi apabila ada seruan Allah, baginda terus bagaikan tidak ada yang didengar melainkan satu seruan itu saja, terus saja ke masjid. Kemudian terakhir sifat ubudiyah ini, yaitu mengabdikan diri kepada Allah, tidak sesekali merendahkan kedudukan manusia, malah mengangkat kedudukannya serta menghapuskan dosa hamba di sisi Tuhannya. Siapa yang memperbanyakkan sujud sebenarnya bukannya untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri sahaja. Jadi beruntunglah bagi orang yang
melakukan atau memperbanyakkan sujud atau melakukan banyak ibadah. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan dosa pun iman inda kita ni warisi daripada ibu bapa. Macam matutah jua dosa-dosa pun inda diwarisi daripada ibu bapa. Dan orang lain pun inda menanggung kita ni punya dosa-dosa, orang lain pun inda mendapat kita ni mengambil kita ni punya pahala, melainkan contohnya terjadi segala mengambil hak orang lain dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah untuk diri kita ni sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila ditanya siapakah orang yang bijak, al-kayyisu ya Rasulullah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak adalah siapa yang dapat menundukkan hawa nafsunya dan yang beramal untuk dunia selepas kematian. Itu saja yang ingin dikongsikan pada subuh hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita ni. Segala yang baik adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang buruk, salah, silap dan khilaf adalah daripada hamba sendiri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.